Wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah, pada lazimnya satu hari bulan Syawal adalah hari Aidil Fitri, di mana kita menyambut hari kemenangan dan jiwa yang dilembutkan ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang dilatih untuk cinta kepada keihsanan, kebaikan dan kemaafan. Beruntunglah mereka yang telah mencapai tujuan Ramadan, yang kembali kepada fitrah dan kembali kepada kesucian dengan pengampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong di dalam golongan mereka yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan firman-Nya yang terrakam di dalam Al-Quran. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu para Nabi, para Siddiqin dan para syuhada serta orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Surah An-Nisa ayat yang ke-69. Tahun ini dan dalam situasi yang luar biasa ini, Aidilfitri bukan sekadar melambangkan kemenangan. Ia perlu memainkan peranan untuk melindungi nyawa dan menjaga keselamatan semua. Kita berusaha untuk membuat berbagai penyesuaian dengan terus duduk di rumah serta beribadah bersama keluarga. Ramai di antara kita merasakan kesedihan, merindui orang yang tersayang dan merindui para jemaah di masjid. Perasaan rindu yang mendalam adalah naluri kita sebagai manusia. Namun, reaksi dan tingkah laku kita apabila berhadapan dengan ujian yang menentukan nilai kita sebagai manusia. Dalam situasi ini, kita tidak bertemu bukan kerana kita tidak suka, tetapi kerana kita sayang dan mahu melindungi satu sama yang lain. Inilah pengorbanan dan ibadah kita bersama. Ini hanya boleh kita lakukan sekiranya kita memahami bahawa tanggungjawab sosial adalah sebahagian daripada kewajipan agama. Sejajar dengan ajaran agama, kita mampu bertahan dan bersabar serta terus berusaha untuk mengatasi ujian ini sehingga ke akhirnya. Ya Allah, Ya Ra'uf, Engkau menjadi saksi di atas kerinduan kami terhadap rumah-rumah-Mu dan terhadap mereka yang kami sayang. Terimalah segala pengorbanan kami demi memelihara nyawa dan menjaga keselamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah, dalam menghadapi krisis ini, banyak perkara yang telah kita pelajari tentang diri sendiri dan juga diri masyarakat di sekeliling kita. Rumah kita kini menjadi tempat kerja, bilik darjah, tempat ibadah dan juga tempat untuk berehat. Dalam suasana sedemikian, kita menyedari bahawa kita memiliki daya tahan serta tahap kesabaran yang diperlukan untuk mengatasi keadaan yang sangat mencabar dalam kehidupan. Begitu juga dalam menjalani kehidupan beragama. Apabila ada yang mengatakan kita hanya perlu takut kepada Allah, bukan kepada virus, masyarakat kita menyedari bahawa pemahaman seperti itu adalah satu penyelewengan agama. Kerana agama ini mengelakkan semua kemudaratan dan bahaya yang mengancam nyawa manusia.
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk sikap bertanggungjawab. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang tidak cuai atau sanggup membahayakan orang lain. Kerana itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah agama yang kita sayangi, yang kita fahami dan yang kita amalkan. Apabila masjid ditutup, masyarakat memahami sebab-sebabnya, ya, kita amat terkesan dan sedih. Tetapi masyarakat kita memilih untuk tidak hanya merundum dalam kesedihan, bahkan di sebaliknya bangkit mencari jalan untuk berbuat kebaikan. Ya, masjid adalah pintu utama kepada kebaikan dan perpaduan, tetapi masyarakat kita menemui cara lain untuk terus melakukan kebaikan. Ramai yang beralih ke kelas-kelas agama secara online atau dalam talian dan terus memberi dan menderma dengan murah hati kepada mereka yang memerlukan, terutamanya kepada pekerja perubatan barisan hadapan dengan menyediakan juadah berbuka puasa. Kita mempunyai pilihan. Virus ini boleh saja melemahkan dan mematahkan semangat kekitaan. Sebaliknya, kita memilih untuk kekal utuh dan bersatu dengan mengambil berat dan bersikap prihatin antara satu sama yang lain. Yakinilah, apabila kita berusaha untuk membuka pintu-pintu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan terus membuka pintu rahmat-Nya. Lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas sana'ul hasan. Segala puji bagi-Mu ya Allah, yang telah menyatukan hati-hati kami di dalam menghadapi ujian. Segala kebesaran milik-Mu ya Allah, kerana membuka pintu-pintu kebaikan buat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai ahli keluargaku yang dirahmati Allah, kemampuan kita untuk mengubah dan menyesuaikan diri merupakan kunci kejayaan di dalam kehidupan. Kerana hidup ini tidak lekang daripada ujian dan dugaan. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Yang bermaksud, adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka dengan ujian itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa pula yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga. Hari ini merupakan contoh yang baik. Kebiasaannya selepas khutbah ini, kita akan menziarahi ibu bapa dan sanak saudara kita. Namun, kita tahu bahawa perjuangan untuk membendung COVID-19 belum berakhir lagi. Sebarang pertemuan secara fizikal boleh mendedahkan kita kepada risiko dijangkiti COVID-19. Saya yakin bahawa setiap dari kita ingin melindungi ibu bapa dan warga emas kita. Jangan sampai kita kehilangan mereka buat selama-lamanya atau membahayakan mereka hanya kerana kita ingin bertemu dengan mereka pada saat ini. Buat masa ini, marilah kita kekalkan hubungan kekeluargaan dan silaturahmi kita
sesama kita dengan menghubungi sanak saudara kita menerusi telefon atau talian video seperti Skype, Zoom atau WhatsApp, dan memohon kemaafan sesama kita. Setelah selesai perbualan, berdoalah untuk mereka.